Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Aimi bin Hamzah daripada SMK Doyang Guling, Marang, Terengganu akan bersama anak-anak sekali lagi untuk siri yang ketiga, iaitu cara menjawab soalan kebat. Ya. Ini berkaitan latar belakang Ustaz sebagaimana yang telah Ustaz beritahu dalam siri-siri yang sebelum ini. Dan juga ini adalah format KSSM tahun 2021 yang telah Ustaz ceritakan dalam siri yang pertama dulu. KEBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Dia mengandungi 30% daripada soalan subjektif ya. Tapi soalan OPB juga ada unsur-unsur KEBAT, bukan tak ada langsung Ada unsur-unsur KEBAT ataupun soalan-soalan berbentuk KEBAT. Saya percaya sekarang ini sudah lebih 30% daripada soalan KEBAT terdapat dalam kertas soalan pendidikan syariah Islamiah. Baik, apa isu berkaitan KEBAT ini? Sebenarnya isunya adalah kerana pelajar tidak guna akal semaksimal mungkin untuk berfikir. Pelajar-pelajar kita sebahagiannya malas nak fikir. Dia suka rujuk buku teks, lepas tu tengok fakta, itu saja. Bukan semua, sebahagian. Dan soalan boleh dijangka. Sebelum-sebelum ni soalannya boleh dijangka. Dia berbentuk recall saja. Latih to be. Akhirnya soalan tu keluar lebih kurang. Jadi pelajar dapat jawab dengan baik. Dan pelajar tidak boleh fikir jauh kerana soalan juga boleh dijangka oleh guru dan pelajar. Sepatutnya soalan KEBAT ni dia tidak boleh dijangka. Dia dijawab berdasarkan kehebatan pelajar berfikir dan berinovasi. Baik, perspektif baru dalam penggubalan item pentaksiran, iaitu perspektif baru dalam item khususnya pendidikan syariah Islamiah ini. Baik, KEBAT ni dia telah mengubah gaya pentaksiran. Kalau dulu-dulu soalan mungkin contoh 5 campur 5 bersama dengan 10. Tiada jawapan yang lain melainkan satu saja, iaitu 10. Sekarang diubah gaya penyoalan, teknik penyoalan. Misalnya, berapa campur berapakah 10? Jadi, banyak jawapan yang betul. 2 campur 8 betul, 5 campur 5 betul, 3 campur 7 betul, 1 campur 9 betul, 6 campur 4 betul. Jadi, banyak benda yang betul. Begitulah konsep soalan KEBAT. Makna satu soalan, jawapannya pelbagai, bergantung kepada inovasi pelajar, memandang daripada sudut yang berbeza. Jadi tidak semestinya kita tak sama jawapan dengan kawan kita, jawapan kita salah. Sebenarnya banyak jawapan yang betul. Baik. KEBAT ini di real situation, mana situasi yang sebenar berlaku di luar sana, dan kita telah belajar asasnya di dalam kelas, maka kita akan dapat jawab. Jadi sebenarnya soalan KEBAT ni sepatutnya kehendak dia pelajar tahu bentuk soalan tu hanya dalam dewan peperiksaan. Dia tidak boleh di spot, tidak boleh dijangka, dan bila datang di dewan peperiksaan buka soalan, itu kali pertama dia tengok soalan tu dan dia mula jawab dengan real apa yang difikirkan. Baik anak-anak, Ustaz lajukan yang ni sifat item KEBAT ni semua orang sudah tahu bahawa dia sebenarnya untuk memberi markah yang mudahlah kepada anak-anak jika anak-anak tahu cara menjawabnya. Baik, bentuk-bentuk stimulus dalam soalan KEBAT ni. Stimulus adalah benda yang sangat penting sebab di dalam stimulus itulah adanya kehendak soalan dan clue-clue kepada jawapan anak-anak. Ada kadang-kadang artikel, ada kadang gambar, kedatangan akhbar, majalah, ayat Quran atau hadis, bentuk perbualan dan lain-lain. Bergantung kepada inovasi orang yang membuat soalan. Kadang-kadang lebih daripada satu stimulus untuk satu soalan. Ada stimulus yang dua stimulus itu saling berkaitan. Ada stimulus itu kedua-duanya bertentangan. Ada stimulus itu yang anak-anak kena cari apa yang fakta soalan itu nak berdasarkan pandangan anak dalam dua-dua stimulus dan anak-anak buat kesimpulan. Nanti kita akan tengok contoh dia. Baik, ini saya lajukan kategori KEBAT ni berbentuk transfer ni anak-anak belajar dalam kelas
Lepas itu anak-anak dipersembahkan dengan masalah yang berlaku di luar kelas untuk anak-anak selesaikan dalam soalan. Juga critical thinking, iaitu anak-anak boleh bincang, beri komen, beri pandangan tentang isu semasa dan masa depan. Dan yang ketiga, problem solving, di mana anak-anak diberi satu masalah dan anak-anak buat penyelesaian masalah yang mencabar pemikiran anak-anak untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, KEBAT dia ada dua jenis, iaitu satu analitik, satu holistik. Yang analitik ni dia tak susah mana pasal cara jawapannya seperti jawapan-jawapan lain yang biasa. Yang kita nak bincang lebih ialah yang holistik. Ya. Untuk soalan KEBAT analitik, beza dia ialah yang analitik ni dia sebut berapa pandangan atau berapa yang dia nak jawapan. Misalnya jelaskan 3 pandangan, dia nak 3 pandangan. Maka anak-anak hanya jawab isi dan huraian untuk 3 fakta. 1, 2, 3, jawapan pertama ada isi dan huraian, jawapan kedua ada isi huraian, jawapan ketiga ada isi dan huraian. Maka dia adalah jawapan biasa seperti kertas-kertas, seperti soalan-soalan yang lain. Ya. Contoh begini ya. Aminah dan Ahmad telah berkahwin selama 25 tahun. Sejak kebelakangan ini mereka sering bergaduh kerana masalah kerjaya dan ekonomi. Aminah beberapa kali mencadangkan supaya mereka bercerai dengan cara baik, tetapi ditolak oleh Ahmad. Namun begitu, setelah beberapa bulan berlalu, keadaan bertambah runcing. Akhirnya Ahmad memenuhi permintaan Aminah untuk bercerai. Maka suasana ini, perkara ini dia berlaku di luar. Jadi anak-anak belajar banyak perkara tentang perkahwinan. Macam mana anak-anak mengintegrasikan semua yang anak-anak belajar itu dengan menumpahkan jawapan terhadap soalan yang berbentuk begini. Jadi dikata berdasarkan cerita di atas, terangkan 3 perkara yang boleh dituntut oleh Aminah selepas perceraian tersebut. 3 perkara, disebut 3. Jadi anak-anak boleh jawab macam ni, contoh jawapan. Harta sepencarian. Jadi isi 1 markah. Huraian dia iaitu harta yang didapati oleh pasangan suami isteri sejak mula mereka berkahwin hingga berlaku perceraian. Okey, 2 markah. Yang kedua, upah menyusu, 1 markah, jika isteri sedang menyusukan anak. Yang ketiga, nafkah iddah, jika perceraian talak dengan talak raj'i, jika berlaku perceraian itu dengan talak raj'i. Jadi ini antara 3 jawapan yang boleh. Ada lagi beberapa yang lain yang anak-anak boleh rujuk, misalnya mut'ah. Anak-anak telah belajar jika perceraian itu atas kehendak suami, maka dia boleh belajar mut'ah. Kalau perceraian itu atas kehendak isteri, maka dia tak ada mut'ah. Jadi anak-anak belajar banyak aspek, anak-anak boleh jawab. Maknanya anak-anak buat kesimpulan di atas ilmu yang telah anak-anak belajar dalam soalan yang berbentuk macam ni. Dia menggabungkan banyak mata pelajaran. Ya. Contoh soalan analitik yang kedua, dia letak gambar saja. Biar gambar berbicara. Ya. Kalau anak-anak tengok, bangunkan tanah wakaf terbiar. Ada 11,091.82 hektar. 11,000 hektar tanah terbiar yang diwakafkan, yang tidak digunakan. Jadi gambar-gambar, walaupun gambar ini membantu anak-anak untuk menjawab soalan. Dia adalah stimulus, satu rangsangan yang anak-anak boleh tengok stimulus tu, memberi hadiah kepada anak-anak. Jangan pandang keluar. Jangan anak-anak jawab tanpa menghiraukan stimulus. Jika anak-anak jawab selain yang terkandung dalam stimulus yang tak ada kaitan langsung, kemungkinan besar jawapan anak-anak tidak akan diterima. Sebab soalan KEBAT ni dia bergantung kepada stimulus. Stimulus tu nak membantu anak-anak. Okey, tengok ya. Kalau jawapan anak-anak tu tidak ada kaitan langsung dengan stimulus, kemungkinan besar kemungkinan anak-anak tiada markah. Ada mungkin kena sikit-sikit tapi dia tidak tepat. Contoh yang ini ya. Kalau anak-anak tengok, dia membantu anak-anak. Tengok tu pertanian, ada bangunan sekolah, ada barangkali masjid, ada barangkali tengok rumah anak yatim ke. Jadi anak-anak telah dapat hadiah daripada itu. Jadi berdasarkan gambar di atas, jelaskan 3 cadangan anda untuk menghidupkan tanah wakaf yang terbiar. Okey, idenya ada dalam tu. Okey, anak-anak tulis, tengok gambar pertanian tadi. Jika tanah pertanian dibuka tender kepada orang ramai untuk aktiviti pertanian dan keuntungan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. 2 markah. Jika tanah pembangunan dibina hotel dan hasilnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal untuk kegunaan umat Islam. 3. Didirikan rumah kedai, disewakan kepada peniaga dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam.
Jika kawasan penduduk yang ramai, dibina masjid supaya memudahkan umat Islam beribadah. Masjid pun ada rumah ibadah. Jika ada keperluan untuk anak-anak yatim, dibina rumah untuk anak-anak yatim supaya dapat membantu keselesaan kehidupan mereka. Jadi daripada gambar itu, banyak idea-idea yang boleh anak-anak jana. Sebab itu, jangan pandang ke lain. Tengok betul-betul stimulus yang diberikan dalam soalan. Baik, seterusnya ialah kebat holistik. Kebat holistik. Baik, kebat holistik ni kalau yang 4 markah dikata isi 1 markah, huraian 1 markah. Huraian lengkap, contoh, hujah, dalil, mafhum nas, mafhum Quran, mafhum hadis, pendapat ulama, pendapat tokoh, pendapat pakar, macam-macam boleh kat situ. Dan kesimpulan. Okey, dia 1 markah, 1 markah, 1 markah, jadi 4 markah untuk keempat. Ini adalah kehendak skema untuk jawapan ya. Jika yang 6 markah, isi 1 markah, huraian 1 markah, huraian lengkap. Macam tadilah contoh, hujah, dalil, pendapat ulama, pendapat pakar, semua boleh. Lepas itu huraian kepada huraian lengkap, 1 markah lagi. Lepas tu kesimpulan 1 markah. Lepas itu kesimpulan lengkap 1 markah. Baik anak-anak. Kalau kita tengok yang 6 markah ni, anak-anak mungkin sukar nak faham. Ini adalah skema yang digunakan untuk guru-guru. Anak-anak mungkin susah nak faham, ada isi huraian lengkap. Dahlah huraian lengkap, ada pula huraian kepada huraian lengkap. Maka Ustaz mencadangkan untuk memudahkan anak-anak pelajar, anak-anak guna seperti ini saja. Ini pandangan Ustaz ya, terpulang pada anak-anak untuk pakai guna atau tidak, bergantung kepada kesesuaian yang telah anak-anak pelajari daripada Ustaz dan Ustazah anak-anak sendiri. Baik, isi 1 markah, huraian 1 markah. Terus pergi contoh, hujah atau dalil. Ambil 3 saja. Tak payah ambil banyak-banyak. Ini untuk pelajar yang sederhana dan yang lemah. Dia lebih memudahkan. Kita sebenarnya jawab soalan ni, kita nakkan markah. Itu je. Kalau kita jawab begitu hebat sekali tapi markah tak ada, tak guna juga. Jadi kita nak macam mana kaedah untuk kita dapat markah penuh. Okay. Isi, huraian, contoh, hujah, dalil. Ambil 3 je. Kalau anak-anak ambil contoh saja. Dan kesimpulan. Ini untuk yang 4 markah. Baik, untuk yang 5 markah, anak ambil isi, huraian, contoh atau hujah atau dalil. Katakan anak-anak ambil contoh. Isi, huraian, contoh. Yang seterusnya tulis huraian contoh. Jadi yang contoh itu dia mewakili huraian lengkap. Yang huraian contoh mewakili huraian kepada huraian lengkap. Jadi supaya anak-anak tak keliru. Susah huraian lengkap, huraian kepada huraian lengkap. Jadi kadang-kadang pelajar dia susah nak fikir yang tu. Jadi ambil yang mudah. Isi, huraian contoh, kesimpulan lengkap. Tak payah kesimpulan, lepas tu kesimpulan lengkap pula. Yang cuma anak-anak kena setting, kesimpulan lengkap mesti ada 2 fakta. Sebab dia 2 markah. Maksudnya ada ayat penyambung. Kita hendaklah berbuat baik sesama manusia supaya kehidupan kita aman dan damai. Berbuat pada manusia 1 markah, supaya aman damai ada 2 markah. Okey, jadi pastikan kesimpulan anak-anak ingat dia ada 2 markah. Baik, kita tengok soalan satu persatu nanti. Baik, ini pembagian markah Okey, tak ada masalah. Baik, soalan kebat dia ada 2 markah, dia ada 4 markah, dia ada 6 markah, dia ada 2 campur 4 markah. Baik, tengok soalan yang 2 markah ini contoh soalan yang tahun 2015. Sebenarnya Ustaz tidak berminat untuk berbincang soalan-soalan yang telah keluar. Sebab soalan kebat ni konsep dia, soalan yang telah keluar dia tidak akan keluar dalam bentuk yang sama. 1. Yang kedua, variasi soalan kebat ni dia berubah, semakin tahun semakin berubah. Jadi kalau kita bergantung kepada yang lama, dia tidak membawa kita kepada aspek kebat yang sebenar, soalan kebat yang sebenar. Ini cuma Ustaz nak buat contoh saja Baik, aspek hukum ni dalam kebat ni hukumnya bergantung kepada alasan. Kalau dalam soalan biasa hukum mesti betul walaupun alasan salah. Kalau hukum salah, alasan betul, kosong markah. Tapi kebat ni dia punya hukum bergantung kepada alasan. Macam Ustaz buat contoh gini Okey. Apakah hukum bersanding dalam suatu perkahwinan? 2 markah. Ustaz dah kata walaupun gambar skeping, tetapi dia adalah stimulus yang ada clue jawapan. Anak-anak tengok gambar tu, mungkin orang kata, setengah orang kata, wah dia menutup aurat.
okey, bersanding menutup aurat tak apa. Jadi anak-anak kata hukum bersanding harus jika jika pengantin menutup aurat. Beres. Dapat 2 markah. Kalau anak-anak kata, wah ini pakaian dia menutup aurat tapi ketat lah. Jadi menutup aurat tak menepati. Jadi anak-anak kata haram jika pengantin tidak menutup aurat. Gunakan perkataan jika tu. Okey? Ataupun anak-anak kata ini sudah menjadi budaya masyarakat Melayu. Kalau kahwin mesti sanding. Jadi seolah-olah masyarakat sudah menerima. Jadi anak-anak kata hukum berkahwin harus kerana dia sebahagian daripada adat tempatan yang telah diterima pakai oleh orang Melayu. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi dia banyak. Kalau nak kata makruh jika bersolek berlebihan, boleh. Nak kata haram jika pengantin tidak menutup aurat, boleh. Haram kerana mengikut budaya Hindu, boleh. Jadi dia bergantung kepada alasan anak-anak. Bergantung kepada alasan. Baik, itu contoh yang 2 markah. Soalan yang 4 markah. Okay, soalan yang 4 markah, pandangan 1. Pandangan 1, dia kata tidak harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji kerana dia tergolong dalam orang-orang yang belum berkemampuan. Okay. Pandangan ulama yang kedua, sebenarnya Ustaz ambil daripada intipati pandangan. Ada 2 tokoh beri pandangan. Ustaz tak tulislah tokoh tu ya. Pandangan ulama yang kedua, harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji jika berkemampuan membayar hutang tersebut. Jadi pada pandangan anda, pada pendapat anda, pandangan manakah yang terbaik dengan memberi alasan yang sesuai? Baik, anak-anak jawab contoh jawapan. Isi, Ustaz kata ya, isi. Saya memilih pandangan pertama, iaitu tidak harus berhutang untuk tunai haji. Huraian, kerana mereka tergolong dalam orang-orang yang tidak berkemampuan. Dalil, sebagaimana mafhum firman Allah. Anak-anak mungkin tak ingat, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau anak-anak jenis orang yang hafaz Quran, tulislah, tak ada masalah. Kalau kita tak ingat, kita tulis sebagaimana mafhum firman Allah, diwajibkan kepada manusia menunaikan haji bagi sesiapa yang berkemampuan. Jadi kesimpulan dia, seseorang yang ingin menunaikan haji jika simpanan belum mencukupi, tidak perlu berhutang kerana mereka dikira belum berkemampuan. Nampak macam 2 markah kan? Ustaz nasihatkan. Ustaz nasihatkan, kesimpulan anak-anak panjangkan sikit biar sempurna dia punya ayat. Tak apalah 2 fakta ke, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita dapat markah penuh ya. Kesimpulan ni Ustaz selalu galakkan pelajar anak-anak, pelajar Ustaz supaya jawab dengan ayat yang sempurna. Panjang sikit tak apa ya. Baik, katakanlah dia tak setuju. Saya memilih pandangan kedua, iaitu harus berhutang untuk tunai haji. Huraian, jika mereka yakin mampu membayar hutang tersebut mengikut jadual yang ditetapkan. Hujah, hujah pula. Tadi dalil, ni hujah pula. Ini hujah dia apa? Hujah ni ialah satu isi yang menyokong huraian. Ini membolehkan seseorang menunaikan haji lebih awal. Sebab kalau kita nak tunggu cukup, Allah, bila nak cukup? Contoh ya. Jadi kesimpulan, seorang yang ingin menunaikan haji diharuskan berhutang jika mereka yakin dapat memudahkan mereka menunaikan haji dan tidak membebankan mereka. Jadi kedua-dua pandangan ini boleh diterima, anak-anak boleh pilih. Itu contoh kebat yang 4 markah ya. Okey, kalau isi kalau perlu wajar tak wajar, tulis wajar tak wajar ya. Contoh jawapan. Kalau tidak, anak-anak buat isi tu satu konsep. Satu konsep tertentu. Misalnya kalau tentang zina contoh ya. Kita mulakan isi itu tentang zina merupakan satu maksiat yang dilarang dalam Islam. Lepas tu bagilah huraian kerana apa? Untuk contoh, kalau kita nak ambil contoh, mulakan seperti. Kalau kita nak hujah, ini dikuatkan lagi. Ini kerana. Kalau kita nak ambil dalil sebagaimana mafhum firman Allah atau hadis. Ataupun ambil kata-kata ulama, ini sesuai dengan kata-kata Imam Syafi'i contoh. Kesimpulan kita mulakan oleh itu, kesimpulannya itu cara menyusun jawapan. Baik, soalan yang kedua yang 4 markah. Antara sebab berlakunya perceraian dalam kalangan umat Islam hari ini ialah kerana faktor gaji suami yang rendah. Kesannya si isteri dan anak-anak tidak memperolehi keperluan kehidupan sebagaimana mereka harapkan. Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan ulasan anda terhadap kewajaran segelintir isteri yang mohon perceraian kerana sebab di atas. Bila ada soalan kewajaran, anak-anak kena jawab wajar atau tak wajar dan disokong oleh jawapan-jawapan yang lain. Contoh isi tindakan isteri yang memohon cerai disebabkan gaji suami kecil adalah tidak wajar.
Huraian dia, sekiranya suami mampu memberi keperluan asas yang minimum. Sebab tadi dia kata tidak dapat memenuhi keperluan seperti yang isteri harapkan. Mungkin suami dapat beli Myvi, tapi isteri harapkan Ferrari. Tapi sedangkan tanggungjawab asas tu telah tertunai. Jadi anak-anak tulis sekiranya suami mampu memberi keperluan asas yang minimum. Apa dia? Contoh. Ambil contoh terus. Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kesimpulan, oleh itu seorang isteri hendaklah redha dengan pemberian suami selagi mana dalam kadar yang sepatutnya. Itu contoh jawapan. Kalau kata tak wajar, tindakan isteri yang mohon cerai disebabkan gaji suami kecil adalah wajar. Adalah tidak wajar. Tindakan isteri yang mohon cerai disebabkan gaji suami kecil adalah wajar. Huraian sekiranya suami tidak mampu memberi keperluan asas yang minimum. Dalam jawapan kaibat ni kita boleh buat andaian ke depan. Tidak ada masalah. Sekiranya suami tidak mampu memberi keperluan asas yang minimum, iaitu keperluan nafkah. Contoh sama saja kita ambil contoh seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kesimpulan, oleh itu seseorang isteri boleh menggunakan haknya untuk mohon cerai melalui fasah. Jika terbukti suami gagal memberi nafkah yang asas. Itu contoh jawapan ya. Baik. Soalan 2.4 markah. Minta maaf Ustaz laju sikit sebab kalau panjang sangat nanti anak-anak boring, anak-anak boleh stop, boleh undur, boleh dengar dan sebagainya. Ustaz buat video ni cadangannya supaya anak-anak dengar secara individu. Kalau kita dengar ramai-ramai terus saja mungkin tak lekat. Jadi kita dengar individu, kita boleh tengok, kita boleh semak. Baik, Hasan sedang mengusahakan kolam ikan air tawar sejak 2 tahun yang lalu. Perniagaan beliau semakin maju. Beliau berhasrat membesarkan perniagaannya dengan membuat pinjaman dengan bank kerana tidak mempunyai keuangan yang mencukupi. Namun begitu, beliau mempunyai sebidang tanah hasil peninggalan arwah bapanya. Jadi kita nampak dah apa dia nak buat, apa muamalah yang sesuai. Kita belajar pelbagai bentuk muamalah. Jadi bila diberi suasana ini, maka kita pun faham. Sebab itu anak-anak nak jawab soalan kaibat, anak-anak mesti faham dalam kelas isi-isi pelajaran baru boleh jawab. Baik, jadi jelaskan bentuk muamalah yang sesuai. 2 markah. Yang kedua, huraikan proses pelaksanaan muamalah tersebut. Jadi 2 markah. Yang pertama soalan biasa, yang soalan nombor 2 4 markah holistik. Jadi jawapan dia lebih kurang macam ini ya. Yang pertama, bentuk muamalah yang sesuai, ar-rahnu, iaitu menjadikan suatu barang berharga sebagai sandaran bagi hutang yang boleh dibayar dengannya apabila hutang itu tidak boleh dibayar. Kita beri pengertian yang lengkap lah, dapat 2 markah. Baik, untuk proses pelaksanaan kita buat yang real, apa langkah-langkah. Sebab itu sebelum menjawab soalan kaibat ini, anak-anak diberi stimulus, anak-anak tulis poin kat tepi dulu. Keluarkan dulu poin. Lepas tu anak-anak buat petak macam ini, maka anak-anak pun masukkan dalam petak itu menurut kehendak yang sesuai. Ada orang tanya, perlu ke buat petak macam ni Ustaz? Bagi Ustaz ajar anak-anak pelajar Ustaz supaya buat petak macam ni. Sebenarnya tak buat pun tak ada masalah. Pemeriksa boleh beri markah, cuma dia memudahkan pemeriksa untuk beri markah. Apabila kita memudahkan pemeriksa, insya-Allah hasilnya akan datang kebaikan juga pada kita. Jadi kita tulis petak macam ni, isi huraian contoh kesimpulan. Sementara tu kita tengok stimulus, kita keluarkan apa isi penting, lepas tu kita masukkan dalam petak yang kita buat ini mengikut kesesuaian. Dia lagi mudah. Ya, baik. Hussein berjumpa dengan pihak bank untuk menyatakan hasrat buat pinjaman. Yang pertama dia akan jumpa bank dulu proses dia. Huraian dia, beliau menjadikan tanah pusaka peninggalan bapanya sebagai cagaran. Dah ada di dalam stimulus tadi. Contoh, beliau boleh meminjam wang 50% daripada nilaian tanah pusakanya. Kesimpulan, pihak bank lebih mudah mengeluarkan pinjaman kerana ada cakaran tanah yang boleh dijadikan aset untuk membayar pinjaman itu jika Hussein tidak mampu membayarkan nanti. Ustaz selalu nasihatkan yang kesimpulan buat panjang dan jelas ya. Baik, jadi dapat 4 markah. Baik, soalan berbentuk 6 markah. Kita tengok soalan 6 markah. Tengok, ini berdasarkan kepada tajuk akhbar saja ya. Taukai kopi 70 tahun, kahwin gadis 20 tahun. Yang ini nenek nikah dengan anak angkat yang lebih muda. Kalau tengok di situ, kerana cinta, warga emas sanggup menikahi anak angkatnya yang 41 tahun lebih muda daripadanya.
Baik, jadi anak-anak tengok, huraikan pandangan anda tentang kewajaran perkahwinan yang melibatkan jarak usia yang sangat berbeza seperti dalam kereta akhbar di atas. Ada orang kata kalau orang lelaki lebih tua, orang puan muda tak apa. Kalau orang puan lebih tua, lelaki muda itu tak bagus. Jadi bergantung kepada pandangan anak-anak. Ada kita mana pilih yang senang. Kalau kita tengok, kalau jarak usia terlalu tua, terlalu jauh, ini akan menyusahkan perjalanan kehidupan kerana tak sesuai. Apa yang kita fikir kita letak tepi dulu. Kita letak isi kat tepi dan kita buat peta. Kita tengok contoh jawapan ya. Yang sebelah situ 41 tahun beza, yang perempuan tu lebih tua. Yang ini 50 tahun lelaki tu lebih tua daripada gadis ya. Kita tengok. Baik, contoh jawapan. Isi perkahwinan seperti kereta akhbar di atas adalah tidak wajar. Huraian kerana perbezaan usia yang sangat ketara. Kerana perbezaan usia yang sangat ketara. Contoh, kita ambil contoh kat situ terus. Jangan payah-payah. Ambil contoh yang ada dalam stimulus. Gambar 1 beza usia 50 tahun dan gambar 2 beza usia 41 tahun. Huraian contoh, ini akan menimbulkan masalah sikap dan cita rasa yang jauh berbeza. Orang tua dengan orang muda, pakaian jauh berbeza. Orang tua pakai macam mana, color lagu mana, orang muda lagu mana, minat orang tua lagu mana, orang muda lagu mana. Jadi ini akan menimbulkan masalah sikap dan cita rasa yang jauh berbeza. Bagi huraian contoh, kesimpulan 2 markah. Kesimpulan 2 markah. Umur yang sangat jauh berbeza boleh menimbulkan tidak sekufu dalam banyak perkara. 1 markah. Tidak sesuai dalam banyak perkara. Akhirnya rumah tangga tidak bahagia dan boleh membawa perceraian. Dapat 6 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi kesimpulan 2 markah. Mudah. Baik, katakanlah ada orang kata, okey, tak ada masalah. Perkahwinan seperti kereta akhbar di atas adalah wajar. Huraian, jika mereka suka sama suka dan menerima seadanya. Hujah, kita buat hujah pula. Tadi contoh hujah. Usia bukan penentu kebahagiaan rumah tangga. Ataupun orang nak kata hujah, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha juga jauh berbeza di segi usia. Kalau nak buat contoh hujah, di sini hujah usia bukan penentu kebahagiaan rumah tangga. Huraian hujah sebaliknya, keserasian dan persefahaman antara mereka itu lebih penting. Kesimpulan, jarak usia dalam perkahwinan bukanlah satu masalah jika kedua-dua pasangan boleh menerima kelemahan dan kekuatan masing-masing dengan hati yang redha. Jadi dua-dua pandangan adalah diterima. Jadi saya cadangkan anak-anak, pilih pandangan yang anak-anak rasa lebih baik, lebih mudah untuk jawab. Gitu. Baik. Yang ni kita satu je contoh pasal takut masa Yang ni kita bincang lain kali. Ini contoh satu lagi ya. Yang kewajaran. Buat satu rumusan kewajaran isu seperti dalam gambar di atas dilaksanakan di sekolah berdasarkan dalil yang tidak disepakati yang telah anda pelajari. Okey, ini contoh-contoh lagi berdasarkan gambar. Bukan Ustaz nak bincang semua, kan Ustaz nak ringkaskan. Baik. Soalan yang ada 2 stimulus. Kaedah asas dia mesti ulas kedua-dua stimulus ikut turutan. Nak mudah ya. Fakta pertama sentuh stimulus 1. Fakta kedua stimulus 2. Kesimpulan melibatkan kedua-dua stimulus. Atau fakta pertama stimulus pertama, huraian masih stimulus pertama. Untuk contoh dan juga huraian contoh, pilih stimulus yang kedua. Kesimpulan melibatkan kedua-dua stimulus. Dia tidak tentukan sebenarnya nak ulas stimulus 1 dan 2 di tempat mana, tak kisah. Janji kedua-dua stimulus itu diulas dalam jawapan tersebut ya. Cuma ini cadangan Ustaz saja. Ada juga yang bukan begini pak aturannya, nanti Ustaz terang. Sebab dia soalan 2 stimulus ni dia ada pelbagai variasi. Ustaz terang yang contoh yang ini dulu. Contoh macam ni ya. Baik. Maklumat 1, tiada rakyat Malaysia akan ke Mekah tunai haji tahun ini. Berita ni baru 2 hari lepas Malaysia tidak akan menghantar jemaah bagi musim haji 1442 Hijrah dan menghormati keputusan kerajaan Arab Saudi yang memutuskan ibadah haji musim ini hanya dihadkan untuk rakyat mereka sahaja dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut sekarang. Perkara ini dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Perkara ini dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pada Sabtu malam. Hal ini disebabkan situasi semasa pandemik COVID-19 yang membimbangkan di seluruh dunia. Justru mewakili kerajaan Malaysia, saya ingin menyatakan bahawa Malaysia tidak akan menghantar jemaah haji bagi musim haji 1442 Hijrah. Akur serta menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi yang hanya membenarkan ibadah haji dijalankan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada dalam negara tersebut, ujar Zulkifli. Okey, sumber dia MyStar. Baik, itu maklumat satu. Dalam maklumat dua pula, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Baik, soalan dia, huraikan perkaitan antara kedua-dua maklumat di atas. Jadi bila perkaitan anak-anak kena ulas kedua-dua maklumat di atas. Cuba tengok. Isi, Malaysia tidak menghantar, ambil itu, isi memang ada dah dalam tu. Malaysia tidak menghantar jemaah haji pada tahun ini. Apa sebab huraian dia? Berikutan masalah pandemik COVID yang merebak sekarang di seluruh dunia. Hujah ini sesuai dengan nas pada maklumat kedua bahawa haji hanya diwajibkan kepada mereka yang berkemampuan. Kita guna stimulus yang kedua. Huraian hujah, salah satu makna berkemampuan, kita terang balik kemampuan tadi, adalah selamat dalam perjalanan daripada gangguan peperangan atau wabak penyakit. Yang ini berkaitan wabak penyakit. Kesimpulan, 2 markah. Keputusan menangguhkan penghantaran jemaah haji pada tahun ini adalah tepat sebagai menjaga keselamatan nyawa yang merupakan salah satu maqasid syariah. Nampak? Jadi kesimpulannya ada 2 markah. Baik. Bukan ini saja ada contoh, kita ubah sikit contoh yang kedua ni. Malaysia tidak menghantar jemaah haji pada tahun ini kerana kerajaan Arab Saudi menghadkan rakyatnya sahaja atau mereka yang telah berada di Mekah. Kita ambil huraian dah ada situ. Hujah ini bertujuan menjaga keselamatan jemaah daripada wabak COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia. Huraian hujah baru kita ambil yang kedua tadi. Hal ini bersesuaian dengan mafhum dalil maklumat 2 yang menyebut haji hanya diwajibkan kepada mereka yang berkemampuan sahaja. Kesimpulan, rakyat Malaysia dibenarkan menangguhkan ibadah haji pada tahun ini kerana terdapat halangan merebaknya wabak penyakit di perjalanan yang merupakan syarat istita'ah, iaitu berkemampuan. Nampak? Jadi kesimpulan dia, anak-anak perlu ada ilmu untuk menjawab soalan kebat dengan cara yang baik. Baik. Ini contoh 2 stimulus yang mana anak-anak kena cerdik menggunakannya. Baik, Ustaz baca satu stimulus ini tentang perkahwinan di usia remaja. Okey, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga berkata apa? Pada tahun 2010 hingga 2015 terdapat 2,275 kes perkahwinan bawah umur. Yang ini isu dia, kes perkahwinan bawah umur. Baik, yang kedua, berdasarkan bancian, hanya 0.4% pasangan suami isteri berkahwin dalam usia muda mengalami perceraian. Jumlah ini kecil berbanding perceraian perkahwinan pada usia 18. Berbanding perceraian berkahwin pada usia 18 tahun ke atas. Awak kena tengok mana fakta. Awak nak katakan fakta itu awak nak pilih baik berkahwin di usia remaja. Awak kena cari fakta-fakta dalam ni yang membantu awak jawab. Kalau nak katakan perkahwinan itu tak elok pada usia remaja, kena cari fakta-fakta yang tak elok. Tengok betul. Kita kena baca stimulus betul-betul. Okey. Dia kata 2000 lebih ni, tapi perceraian dia 0.4% saja. 0.4% saja berbanding pasangan yang lebih tua kahwin, lagi banyak berlaku perceraian. Nampak? Lepas itu pula, kementerian turut mengadakan kursus keibubapaan seperti pasangan suami isteri yang berkahwin di usia muda ini bagi mendedahkan mereka dengan pengetahuan mengenai tanggungjawab pengendalian anak. Okey, yang pertama, perceraian dia kurang berbanding orang tua. Yang kedua, dia beri kursus tentang rumah tangga dulu. Okey, kita tengok yang sebelah pula. Pensyarah psikologi antarabangsa, dia sebut apa? Pensyarah ni sebut apa? Dalam kajian dia menunjukkan remaja yang berkahwin sebelum umur 18 tahun kehilangan 4 tahun persekolahan berbanding orang yang berkahwin lebih lewat.
Yang pertama, keburukan dia hilang 4 tahun perkahwin. Selain ketinggalan dalam pendidikan, dia kahwin, dia berhenti sekolah lah ni. Ketinggalan dalam pendidikan, dia keciciran dalam pendidikan. Orang yang keciciran dalam pendidikan sebelum kahwin juga menjadi salah satu faktor yang menjerumuskan remaja ke dalam pelbagai masalah sosial seperti seks luar nikah, yang kemudiannya memberi akibat kepada kenapa perkahwinan bawah umur boleh berlaku. Okey, awak tengok yang sebelah ni, dia kata orang yang kahwin usia remaja ni, dia kena berhenti sekolah. Bila dia berhenti sekolah, maka dia ketinggalan dalam pelajaran. Yang kedua, bila ketinggalan dalam pelajaran, dia menyebabkan berlaku gejala seks bebas. Ini menurut kajian dia. Jadi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, dia mempunyai pendapat yang berbeza. Pendapat yang berbeza. Tengok soalan. Berdasarkan kedua-dua maklumat di atas, jelaskan pandangan anda tentang perkahwinan di usia remaja di bawah 18 tahun. Jelaskan pandangan anda. Baik, kalau pandangan anda nak setuju, maka anda pilih fakta-fakta yang setuju. Kalau pandangan tidak setuju, pilih fakta-fakta yang tidak setuju. Tengok jawapan dia, ya. Baik, isi perkahwinan di usia remaja patut digalakkan. Huraian dia khusus bagi mereka yang keciciran dalam pendidikan. Isi itu seolah-olah menyokong yang pertama. Sebab apa kita suruh dia kahwin? Khusus bagi mereka yang keciciran dalam pendidikan. Sebab apa? Ambil contoh kajian Profesor Mardia Dr. Hayati, keciciran dalam pendidikan di kalangan remaja menyebabkan berlaku masalah sosial seperti seks bebas. Huraian contoh, perkahwinan boleh mengelakkan mereka daripada maksiat tersebut. Kesimpulan, remaja yang tidak terlibat dengan bidang pengajian wajar berkahwin walaupun usia masih muda. Ia bukan sahaja mengelakkan gejala sosial, bahkan juga bancian menunjukkan kadar perceraian mereka juga serendah 0.4%. Jadi anak-anak telah menggunakan kedua-dua stimulus tersebut untuk menyokong pandangan anak-anak yang patut digalakkan. Nampak? Begitu baik susunannya. Baik, cuba tengok yang tidak digalakkan. Isi perkahwinan di usia remaja tidak digalakkan. Bagi saya tidak wajar digalakkan. Contoh, huraian mereka sepatutnya berada di bangku sekolah meneruskan pengajian. Huraian lengkap, tengok kajian. Kajian Profesor Maya Dr. Hayati benda yang sama saja, menunjukkan mereka yang berkahwin bawah usia 18 ketinggalan 4 tahun dalam pelajaran. Huraian contoh, ini merugikan mereka dari sudut peluang pendidikan. Kesimpulan, perkahwinan usia remaja boleh mengakibatkan remaja tercicir dalam bidang pendidikan. Ini merugikan negara yang sepatutnya boleh melahirkan cerdik pandai yang boleh menyumbang kepada masyarakat. Baik, yang ini anak-anak mungkin ambil pada stimulus yang kedua. Sebab nak menyokong pendapat anak-anak yang tidak perlu digalakkan. Jadi anak-anak jika tidak ambil pada stimulus yang pertama pun, dia tidak ada masalah. Untuk setengah soalan, ada yang kita kena ambil dua-dua stimulus. Ada setengah soalan yang kita boleh pilih poin-poin dalam stimulus untuk masukkan, dan ada poin-poin yang kita ambil sebelah stimulus saja. Dia bergantung kepada variasi soalan. Jika anak-anak nak selamat, maka anak-anak pilih yang jawapan ini. Dia lagi baik. Usia remaja patut digalakkan. Kerana apa? Kerana kedua-dua hujah ini kita ambil daripada kedua-dua stimulus tersebut. Walau bagaimanapun ada soalan, kalau anak jawab yang kedua ini pun betul, maka kita berhak untuk mengambil satu saja stimulus untuk menyokong pandangan kita, kerana pandangan kita tidak sesuai dengan stimulus yang pertama. Jadi anak-anak kena tengok betul-betul. Jika sekiranya ada soalan tanya jelaskan perkaitan antara kedua-dua stimulus, maka anak-anak kena gunakan kedua-dua stimulus tersebut. Okey. Jadi Ustaz berharap anak-anak faham soalan berkaitan dengan dua stimulus. Jadi setakat itu saja yang Ustaz dapat bersama dengan anak-anak dalam kesempatan yang ringkas ini. InsyaAllah di lain masa kita akan kembali ke udara untuk rancangan, untuk siri-siri yang akan datang. Ya, selamat berjaya. Sesungguhnya kejayaan adalah milik mereka yang lebih usaha. Jadi Ustaz doakan semoga anak-anak semua sentiasa dalam limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan urusan pelajaran, berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah Ustaz akan keluarkan juga bahan-bahan yang lain, modul-modul yang terbaru untuk tahun hadapan dengan skema jawapan yang lengkap,
dengan contoh-contoh soalan setengah tahun, percubaan, dan juga Ustaz sertakan juga insya-Allah dengan PowerPoint sekali untuk keluaran modul soft copy Ustaz pada tahun hadapan. Doakan semoga Allah pemudahkan usaha Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.